Sebenar tuan-tuan, ulama perkataan sahaja ni bukan suka-suka dah. Cuma bila perkataan telah dikonvert kepada bahasa Melayu, dia sebut sahaja. Sebenar perkataan ni bukan sahaja. Kalau tuan-tuan mengaji kitab-kitab Syekh Daud, dia tulis Simga Ha Alif Jim. Bukanlah kitab backup bahasa Melayu semua dah. Simga Ha Alif Jim. Nak baca macam mana? Sengaja. Baik. Kenapa perlu niat ini? Tengok. Kata ulama, tiap-tiap perbuatan sembahyang tidak sah kalau kita buat dengan tergagap atau terlupa atau terpaksa. Kena dengan sengaja. Bermakna rukuk kena dengan sengaja. Bermakna memang niat nak rukuk. Bukan sebab pen jatuh. Oh, aku nak ambil pen. Rukuk dia tak sah. Wajib pusat balik. Bermakna tiap-tiap perbuatan kena buat dengan sengaja. Sebab tu ulama dalam niat takbir ni kena dengan sengaja. Maka sengaja aku takbir ataupun sahaja aku tak takbir. Takbir pula semayang. Allah badan. Serupa masalah. Aku semayang pun boleh berlaku. Contoh, tuan-tuan tengah semayang. Tiba-tiba kawal tak pistol kat belakang. Kalau mu tak rukuk, aku tembak. Kita rukuk bukan sebab nak rukuk. Kita sebab rukuk takut kena tembak. Maka kita rukuk, perbuatan tadi tak sah. Kalau lepas dia balik, wajib postan balik dan rukuk balik. Faham ni Pak? Kerana syarat tiap-tiap perbuatan kena sengaja. Bukan dengan tergagap, bukan dengan terlupa, bukan dengan terlalai. Faham ni Pak? Wallahu a'lam. Habis. Soalan lain. Oh ya. Gerakan. Baik. Yang datang nas daripada para sahabat Nabi, makmum itu kena melakukan perbuatan selepas bar imam. Tak kira lah imam dah sempurna sujud ataupun belum. Bermakna bila imam dah kata bar, barulah makmum itu memulakan perbuatan. Maknanya sebab tu hamba kata imam pun kena cerdik. Kalau dah contoh imam nak sujud begini Allahu Akbar. Ni yang bahaya ni. Perbuatan imam dah bar sini dah. Yang belakang pula kawan tu orang muda. Orang muda tengok bar sujud selalu. Tiba-tiba dia mendahului imam. Maka di sini imam kena cerdik, makmum kena cerdik. Disebut toleransi, bermakna biarlah sampai sempurna bar. Sebab hukum pada makmum ialah selepas bar menjadi imam. Jelas? Bukan pada sempurna sujud dah. Wallahu a'lam. Soalan lain. Okey. Muafiq masbuk ni tuan-tuan, kalau hamba jawab sekali lagi setengah jam ni rasa. Tak, sebab masalah muafiq masbuk satu yang masalah yang penting. Pengalaman hamba yang banyak orang tak tahu. Maaf 10 minit boleh sikit. Banyak ketinggalan. Dia kata kalau lambat masuk jadi masbuk. Contoh imam tengah baca kuliah ayyuhal kafirun tiba-tiba dia masuk Allahu Akbar, imam rukuk, dia pun rukuk, masbuk. Itu pun betul juga. Tapi tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, masbuk dan muafiq ada dua. Tengok muafiq boleh berlaku luar semayang, boleh berlaku dalam semayang. Begitu juga masbuk boleh berlaku luar semayang, boleh berlaku dalam sembahyang. Ramai tahu yang ini, banyak tak tahu yang ini. Menyebabkan dengan kejahilannya dia, imam sembahyang 4, kita sembahyang 3. Kita sangka kita sembahyang 4, tapi rupa-rupa kita sembahyang 3. Contoh macam mana contoh masbuk berlaku dalam sembahyang? Dalam kitab Bahjatul Mardiyah, tuan-tuan buka kitab Muliatul Musalli. Belakang sekali dalam kitab Muliatul Musalli ada 3 kitab. Depan cerita masalah semayang, tengah cerita masalah haja, belakang cerita masalah muafiq masbuk. Tengok masalah dia buat. Tuan-tuan tengah semayang dengan imam, duduk tahiyat awal. Tengok bermakna kalau duduk tahiyat awal, tentu tak tadi kita bersama dengan imam.
Imam duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal. Bermakna tentu tak tadi kita bersama dengan imam? Tentu dah kita bukan lambat, kan? Bermakna sebab kita sedang baca tahiyat awal bersama dengan imam. Tiba-tiba tertidur. Tertidur. Soalan yang pertama, ni banyak orang tak tahu. Tertidur ketika sembahyang, batal sembahyang. Tertidur, batal sembahyang tak? Ya? Batal juga? Dan tertidur dalam sembahyang kalau tak terangkat papan punggung tak batal. Dan sebab tu masalah kaki pun ada hukum. Hamba minta izin nak ke belakang. Muslimat kalau tak nampak nanti beli CD dah. Promo CD Allah Akbar. Kalau sah kaki, tengok. Masalah kaki pun ada hukum. Ulama kata kalau kita tahiyat awal tertidur begini, batal sembahyang. Sebab apa? Dengan perbuatan kaki begini, kita tak sedar ada saluran angin yang boleh mengeluarkan ke kentut. Ada. Tapi ulama kata kalau tahiyat awal duduk begini, bermakna kita menutup punggung dengan papan kaki. Tengok dah. Maka perbuatan tertidur begini tak batal sembahyang. Syarat selagi mana tak terangkat. Dan kalau tertidur sampai terangkat dah, batal. Sebab tu jaga. Tuan-tuan sembahyang Jumaat, kita maklum dah kita letih bekerja dan sebagainya kan. Tuan-tuan tengah duduk sila. Tadi berduduk dah kemudian tertidur. Kalau tuan-tuan terjaga sebelum angkat punggung tak batal. Tapi kalau tuan-tuan terjaga selepas angkat punggung tidur, dan punggung terangkat dulu baru jaga, batal dulu. Dan ni pergi sembahyang Jumaat tertidur, letih tak apa dah, maklum letih bekerja dah. Tapi kita tertidur, kalau tak terangkat maka jaga dulu baru angkat punggung, tak batal. Tapi kalau tersenggung sampai terangkat punggung baru jaga, batal dulu. Faham ni ibarat? Baik. Masalah tahiyat awal tertidur, tuan-tuan jaga-jaga lah, imam berdiri dah. Bukan bercakap dah. Kalau bercakap atas sembahyang, imam berdiri tak apa tuan-tuan. Hamba pula dikajar, ada orang akan tanya, Ustaz, kalau jaga-jaga tahiyat awal tengok imam duduk terakhir macam mana dah? Dia lama tidur sampai hamba makan. Allah. Yang ni hamba kata atas sembahyang sudah lama atas sembahyang. Baik. Tengok masalah. Stop pula. Jaga-jaga dah, imam diri dah. Kita pun bangun lah tuan-tuan. Tengah mamai ni kerja dah. Allahu Akbar. Tengok masalah. Jaga, bangun-bangun. Allahu Akbar. Imam rukuk. Tengok masalah imam rukuk. Soalan yang pertama, tuan-tuan nak baca Fatihah tidak? Kalau kita kata baca Fatihah, kita jadi muafiq. Kalau tak baca Fatihah, kita jadi masbuk. Tengok dah, tak apa. Dalam rakaat ini ada khilaf. Cerita kemudian. Contoh, tuan-tuan memilih untuk baca Fatihah. Boleh ada kaul. Tuan-tuan baca Fatihah. Contoh dah, imam rukuk, imam iktidal, imam sujud, imam duduk antara sujud, kita baru habis. Contoh, betul tak? Kemudian kita rukuk nak kejar imam. Lepas tu kita iktidal. Bila kita sujud, tuan-tuan, imam berdiri untuk menghabiskan rakaat yang keempat. Tengok masalah. Tuan-tuan sujud, tuan-tuan duduk, tuan-tuan sujud. Tengok dah, rakaat keempat tak ada khilaf. Sebab rakaat ketiga tadi ada masalah, kita tertidur. Tapi rakaat keempat tak ada masalah dah. Maka bila bangun untuk bersama dengan imam pada rakaat keempat, Allahu Akbar, imam rukuk. Tuan-tuan nak buat apa? Dah. Sebab ketika itu ulama kata kita telah jadi masbuk. Kalau imam iktidal saja, sami Allahu liman hamidah, habis rakaat. Habis rakaat, sembahyang sah, rakaat putus. Sebab apa? Telah menyalahi akan imam. Nak buat macam mana? Boleh terus ikut imam, wajib tambah lagi satu. Kerana rakaat tadi tak diterima. Ini yang hamba kata banyak yang sangka sembahyang 4, tapi rupa-rupa dia sembahyang 3. Kerana apa? Menyalahi imam. Sedangkan jawapannya, bila bangun rakaat keempat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk, Allahu Akbar, wajib ikut imam rukuk. Kerana apa? Kita jadi masbuk dalam sembahyang. Faham ni ibarat? Ni kesimpulan muafiq masbuk, panjang risalah dia, kita akan mengaji kemudian. Cuma macam mana proses nak jadi yakin muafiq dan masbuk, semua ada kaedah.
Wallahu a'lam.